Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okey, kami daripada Kumpulan 6 akan membuat perbincangan tentang tajuk kami iaitu cabaran masyarakat Melayu dalam segi ekonomi politik. Okey, umum mengetahui bahawa Malaysia adalah salah satu negara yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini menjadi salah satu keunikan dan juga cabaran sendiri untuk Malaysia dalam mencapai pucuk pimpinan yang berkesan kepada semua kaum. Masyarakat Melayu yang beragama Islam merupakan majoriti yang paling ramai yang menetap di negara ini sejak sebelum kita menyambut kemerdekaan lagi. Namun, disebabkan beberapa faktor yang berlaku pada masa dahulu, masyarakat Melayu agak ketinggalan daripada segi ekonomi. Walau bagaimanapun pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, masyarakat Melayu bergiat aktif dalam bidang perdagangan dan menjadi penyumbang yang besar dalam keutuhan ekonomi rakyat pada masa itu. Terdapat 3 cabaran masyarakat Melayu iaitu ekonomi, politik dan juga sosial. Kita akan pergi kepada tiga-tiga definisi ini. Sosial adalah merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan juga kemasyarakatan. Ekonomi merupakan satu daripada aspek yang penting dalam membentuk ketamadunan dan mengukuhkan kedudukan sebuah negara. Semakin kukuh ekonomi sebuah negara itu, semakin tinggi peluang untuk sebuah negara itu untuk melakukan hubungan ataupun urusan intriport produk buatan negara itu sendiri serta memudahkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara-negara yang lain. Okey, dari segi politik pula, politik berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud mengurus, melatih dan mendidik, merangkumi perancangan daripada sebuah negara demi mewujudkan sebuah negara yang mempunyai sistem yang teratur dan mudah dibentuk daripada sistem kepimpinan. Okey, di Malaysia kita mengamalkan demokrasi berparlimen di mana yang di-Pertuan Agong sebagai puncak untuk hierarki negara kita. Okey, kita teruskan kepada isi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Harundin bin Tengku Samad. Saya akan membentangkan mengenai tajuk cabaran dalam segi sosial. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Jelas di sini bahawa sebuah masyarakat akan lebih makmur dan aman sekiranya wujud muafakat atau kerjasama antara masyarakat. Walau bagaimanapun, muafakat tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa toleransi oleh semua pihak. Sebelum sesebuah masyarakat dapat mencapai muafakat, banyak cabaran yang perlu dihadapi. Permasalahan tutur kata menjadi cabaran utama kerana penggunaan bahasa harian untuk berinteraksi antar kaum adalah berbeza kerana masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum antaranya Cina, India dan Melayu. Bagi menangani masalah bahasa ini, Fasal 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Perlembagaan Malaysia 1963 telah digubal dan menyebutkan tentang bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan akan kekal seperti itu seperti yang diperuntukkan oleh Parlimen. Oleh itu, setiap warga negara Malaysia mesti pandai bertutur bahasa Melayu. Akan tetapi, masih lagi ada individu yang tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu kerana berlakunya pendidikan kecil-kecil yang membezakan sekolah rendah antaranya sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan juga sekolah kebangsaan. Cabaran seterusnya adalah rusuhan kaum. Peristiwa 13 Mei 1969 yang melibatkan krisis perkauman di tanah Melayu. Pertelingkahan ini memakan korban yang besar iaitu seramai 196 orang mati dan 149 orang cedera. Walaupun terdapat pihak yang menganggarkan jumlah kematian adalah lebih tinggi. Atas usaha pihak polis dengan bantuan kerjasama dari pihak tentera, keadaan rusuhan itu berjaya dikawal daripada terus berpanjangan. Maka pada tahun 1971, dasar ekonomi baru dilancarkan melalui tindakan afirmatif untuk meningkatkan pemilikan bumi putera. Semangat dasar tersebut digunakan pakai sehingga ke hari ini. Cabaran terakhir adalah isu perkauman. Sesetengah individu bersikap resis terhadap kaum lain. Sebagai contoh, orang Melayu tidak suka kepada orang Cina dan orang India tidak suka kepada orang Melayu. Seterusnya, membenci dan mengaitkan sesuatu isu dengan kaum yang dibenci. Sebagai contoh, kaum Melayu menuduh kaum India dan Cina memandu secara berbahaya.
Hakikatnya, memandu secara berbahaya melibatkan sikap pemandu itu sendiri dan tidak berkait rapat dengan sesebuah kaum. Menggunakan gelaran yang tidak sepatutnya terhadap kaum lain. Sebagai contoh, memanggil orang India dengan panggilan keling dan Cina dengan panggilan mata sepet. Sebagai tindakan alternatif, tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap individu yang bersalah. Ketua Polis Negara, Datuk Seri Abdul Hamid Badur berkata, tiada lagi amaran dikeluarkan terhadap pihak ataupun individu yang cuba membangkitkan sensitiviti perkauman, bangsa dan agama. Sebaliknya, mereka yang terlibat termasuk pemimpin akan disiasat dan ditangkap serta-merta. Perkara ini dipandang serius kerana risau sekiranya perkara seperti rusuhan 13 Mei 1969 kembali berulang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Khairul Anwar Syukri. Seterusnya kita akan melihat cabaran masyarakat Melayu dalam segi politik. Di Malaysia terdapat kewujudan pelbagai kaum yang telah mencetuskan satu senario politik yang menarik, yang mana dengan kewujudan pelbagai kaum di Malaysia telah mewujudkan parti politik yang berasaskan kaum, yang mana parti-parti ini wujud untuk memastikan dan menjaga nilai-nilai dan kepentingan yang berkaitan dengan kaum masing-masing. Bagi masyarakat Melayu, perkara 153 di dalam perlembagaan telah menjamin hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera. Namun hal ini tidak menjejaskan kedudukan bangsa dan kaum lain di Malaysia. Namun begitu, terdapat juga cabaran yang dihadapi oleh orang Melayu, masyarakat Melayu, terutama dalam segi politik. Kita dapat lihat bahawa Malaysia telah ditabir urus oleh satu gabungan politik selama 60 tahun, yang mana gabungan ini dikenali sebagai Barisan Nasional yang diketuai oleh satu parti politik yang besar di tanah Melayu di Malaysia, iaitu UMNO. Dan seterusnya kita akan melihat kepada cabaran yang dihadapi. Antara cabaran yang sering dihadapi adalah berkaitan isu yang berkaitan dengan kepentingan kaum. Sebagai contoh, isu tulisan Jawi atau bahasa Jawi, yang mana kita sedia maklum bahawasanya ialah tulisan Jawi merupakan satu warisan ataupun khazanah bagi masyarakat Melayu, dan parti-parti politik akan memastikan bahawasanya isu ini ditangani dengan berhemah untuk memastikan kepentingan kaum masing-masing sentiasa terjamin. Okey, untuk cabaran yang kedua, kita boleh lihat terdapat pertelingkahan dan perpecahan di antara parti-parti politik orang Melayu, yang mana hal ini telah melebarkan jurang politik di antara orang Melayu dan mengurangkan pengaruh politik. Sebagai contoh, kita dapat lihat pertelingkahan antara dua parti politik yang besar yang telah lama berlaku di antara UMNO dan PAS. Hal ini telah menyebabkan perpecahan di antara orang Melayu dan seterusnya mengurangkan kuasa politik orang Melayu. Seperti yang kita lihat, di Malaysia terdapat dua blok, iaitu daripada pihak kerajaan dan pembangkang. Untuk kerajaan pada masa kini, parti-parti politik di dalam blok pembangkang adalah UMNO, Parti Bersatu, Parti PAS Malaysia, PAS, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Sabah Bersatu, MIC dan MCA,
Dan manakala di pihak pembangkang kita dapat lihat Parti Keadilan Rakyat, Democratic Action Party atau dikenal sebagai DAP, dan Parti Amanah Negara serta sebuah gabungan daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Johari. Kita teruskan pembentangan kita dengan cabaran dari segi ekonomi. Ekonomi merupakan nadi bagi sesebuah negara dan sebagai penggerak utama kemajuan negara. Melalui perjalanan ekonomi Malaysia, kita dapat lihat bahawa sistem ekonomi yang kita capai sejak kemerdekaan adalah tidak stabil dan sama. Cabaran yang pertama ialah perbezaan dari segi pekerjaan, di mana perbezaan ini diwujudkan oleh pihak British melalui pecah dan perintah semasa mereka memerintah di tanah Melayu. Dilihat dari segi sejarah Malaysia, Barat telah mendominasi sumber-sumber semula jadi wilayah yang dijajah oleh mereka. Ia berlaku sewaktu era penjajahan mereka ke atas tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Mereka telah memonopoli untuk mengaut segala hasil semula jadi tanah kita. Penjajah British telah membawa masuk kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India demi menjaga kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlombongan biji timah dan perladangan semasa pendudukan British di tanah Melayu. Manakala kegiatan ekonomi masyarakat Melayu pada masa itu tertumpu kepada pertanian dan perikanan. Oleh itu, masalah ini telah mewujudkan jurang ekonomi antara kaum-kaum terbabit. Akibat dari dasar itu, masih lagi dapat dilihat pada masa sekarang, di mana sektor perniagaan masih lagi didominasi oleh kaum Cina dan kebanyakan kaum India masih lagi tinggal di ladang-ladang dan Melayu di kawasan pedalaman. Cabaran kedua dari segi ekonomi ialah wujudnya dominasi kaum dalam suatu bidang tertentu yang menyebabkan kaum lain tidak dapat menyelit masuk ke dalam bidang tersebut kerana kaum yang mendominasi itu mahu terus mengekalkan hak dan kuasa dominasi mereka. Di antara contoh yang boleh dibawa di sini ialah dominasi di dalam bidang perniagaan yang masih didominasi oleh kaum Cina sejak dahulu dan sampai sekarang. Kita lihat rajah di bawah ini yang menunjukkan bahawa 10 orang terkaya di Malaysia ini didominasi oleh kaum Cina dan kebanyakan mereka menjalankan perniagaan. Okey, setelah kita merujuk kepada isi-isi yang di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa untuk membangunkan sebuah negara yang maju dan berjaya di mata dunia, kita hendaklah mencari satu penyelesaian dalam mengatasi ketiga-tiga cabaran yang memberi impak besar kepada pembangunan dan kejayaan sesebuah negara, iaitu dari segi cabaran yang tadi, dari segi sosial, ekonomi dan juga politik. Jika mampu diatasi ketiga-tiga permasalahan dan cabaran ini, sudah pastinya kita akan dapat meningkatkan peluang negara kita untuk berdiri bersama-sama negara besar yang lain di mata dunia. Ini disebabkan negara kita mempunyai satu kekuatan, iaitu kekuatan kesepaduan rakyat dari pelbagai etnik yang merupakan satu keunikan kepada negara kita berbanding dengan negara-negara yang lain. Selain itu, kita haruslah menjauhi perkara-perkara yang dapat merosakkan politik negara dengan menghindari penyelewengan dan juga segala-gala benda yang merosakkan pemerintahan agar dapat mencetuskan persaingan yang sihat antara pemimpin demi mentadbir negara kita yang tercinta ini. Akhir sekali, kita hendaklah berusaha dalam mengukuhkan ekonomi negara kita dengan mengutamakan pembelian barangan buatan Malaysia. Bersama-samalah kita melakukan anjakan paradigma serta bersatu padu bagi merealisasikan TN50 kerana kita semua adalah kekuatan dan penentu masa depan untuk negara kita. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.